Terima kasih kerana masih kekal bersama kami di dalam channel W dan pastinya Studio Malam. Begitupun Studio Malam menjanjikan sesuatu kelainan pada malam ini. Kami akan berbincang dan memperkatakan mengenai satu ketumbukan yang begitu disegani, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM. Baiklah, angkatan yang terdiri daripada tentera darat, tentera laut dan juga tentera udara. Begitupun pada baru-baru ini tentera darat juga telah menyambut ulang tahun yang ke-85 dan salah satu daripada kor dalam tentera darat ialah Kor Agama Angkatan Tentera atau lebih dikenali sebagai KAGAT. Untuk itu kami bersama tetamu di studio malam iaitu Brigadier Jeneral Datuk Nawawi Daud iaitu Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan Ihsan KAGAT. Baik Datuk, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih, selamat datang ke studio malam. Terima kasih. Baiklah, pada malam ini bersama Datuk kami akan berbincang mengenai program perisai akidah dan peranan KAGAT. Baiklah, untuk itu kita saksikan dahulu playback ini. Terima kasih kerana masih kekal bersama kami. Begitupun sebelum meneruskan perbincangan pada malam ini, saya ingin mewar-warkan jika anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pandangan yang ingin dikongsi bersama kami, anda boleh menghantar WhatsApp di talian 012-699-6489. Saya ulangi sekali lagi, 012-699-6489. Baiklah Datuk, tanpa membuang masa lagi, pastinya salah satu kor daripada tentera darat ini iaitu mengenai KAGAT yang menyentuh mengenai soal agama dan pelbagai-bagai lagi untuk anggota dan pegawainya. Jadi boleh Datuk perkenalkan apakah KAGAT itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada channel W Unify yang telah memberi peluang kepada kami, khususnya KAGAT ya, untuk memperkenalkan sedikit apa itu KAGAT dan seterusnya mungkin peranan yang KAGAT mainkan dalam Angkatan Tentera ya. Dan sebagai mukadimah kepada apa yang saya nak perkatakan ini ialah sebagaimana kita sedia maklum bahawa pembinaan tentera itu dia merangkumi 3 elemen penting, iaitu pembinaan fizikal ya, pembinaan spiritual dan juga pembinaan mental. Jadi di sinilah timbulnya KAGAT itu bagi memenuhi keperluan pembinaan spiritual ataupun kita sebut sebagai kerohanian ya. Jadi daripada itulah idea penubuhan ini telah pun dizahirkan pada tahun 1985 di mana ketika itulah pada 16 April tahun 85 tertubuhnya apa yang dinamakan Kor Agama Angkatan Tentera ataupun nakahnya KAGAT ya. Jadi KAGAT ini mempunyai sebagai salah dikatakan seperti jabatan agama dalam sesebuah negeri di mana ia mempunyai peranan dan juga mempunyai tugas-tugas tertentu yang telah pun digariskan bagi memenuhi keperluan pembinaan spiritual Angkatan Tentera. Itulah dia punya KAGAT sepintas lalu. KAGAT sepintas lalu. Begitupun Datuk, kita lihat bahawa KAGAT itu mungkin sedikit sinonim dengan agama Islam. Bagaimana pula untuk rujukan kepada agama-agama lain? Agama-agama lain dalam Angkatan Tentera ni mereka bebas mengamalkan sebagaimana dalam perlembagaan kita. Namun acara-acara rasmi adalah tetap kepada agama Islam lah. Ini sebagaimana di peringkat nasional pun yang rasmi adalah agama Islam. Jadi agama-agama lain dalam Angkatan Tentera mereka bebas mengamalkan. Namun ada aspek tertentu yang KAGAT juga turut membantu, iaitu kita memberi pendidikan moral kepada warga tentera yang non-Muslim bagi membantu mereka meningkatkan moral, sebab moral adalah sebahagian daripada pembinaan spiritual. Jadi itulah yang kita laksanakan dalam Angkatan Tentera bagi mewujudkan keharmonian. Sebab kerjasama dalam mempertahankan negara ini dia tak kira bangsa, tak kira agama. Bila dah semua orang tu menyertai tentera, maka bertanggungjawab untuk membina, mempertahankan tanah air kita. Terlebih lagi mereka juga adalah bukan rakyat Malaysia yang mempunyai peranan untuk melindungi negara ini daripada sebarang ancaman. Itulah yang saya katakan.
melindungi melindungi negara daripada pelbagai ancaman. Baiklah, nampaknya 33 tahun Kagat berdiri megah bersama tentera darat. Alhamdulillah. Begitupun pastinya selama 33 tahun itu pelbagai cabaran yang dilalui, dan pastinya baru-baru ini dengan ancaman Daesh-nya, IS-nya Datuk. Jadi Datuk, dinyatakan baru-baru ini mengenai program Perisai Akidah. Jadi boleh Datuk ceritakan mengenai Perisai Akidah itu? Sebelum saya pergi pada Perisai Akidah ni, saya nak terangkan ada apa itu peranan Kagat secara umumnya. Dia ada 3 peranan utama. Iaitu pertamanya memberi perkhidmatan keagamaan kepada seluruh warga Angkatan Tentera, meliputi apa yang disebut sebagai perkhidmatan urusan perkahwinan, urusan kekeluargaan. Manakala ada berlakunya kematian di kalangan anggota tentera, kita uruskan dengan baik, dan segala apa yang berkaitan dengan keagamaan, termasuklah bacaan-bacaan doa dalam semua upacara tu kita laksanakan. Ini kita namakan dia perkhidmatan. Jadi perkhidmatan ini terlalu luas. Apa saja yang berkaitan dengan keagamaan dalam Angkatan Tentera, Kagat bertanggungjawab untuk menguruskannya. Kemudian peranan kedua ialah memberi pendidikan Islam, khususnya kepada kita sebut warga. Jadi warga ni dia tidak hanya meliputi anggota saja, tetapi dia meliputi anak dan juga isteri kepada anggota tentera. Jadi peranan Kagat tu dia menyeluruh, bukan hanya meliputi anggota tentera daripada tiga-tiga perkhidmatan darat, laut dan udara saja, tetapi merangkumi termasuk juga isteri dan anak-anak. Kita namakan warga. Dia sebut warga, Dan peranan yang ketiga ialah menyertai tugas-tugas operasional. Di mana saja anggota tentera ni ditugaskan, termasuk di Lubnan umpamanya, Kagat ikut sama. Ikut menyertai dan memberikan perkhidmatan dalam apa jua yang berkaitan dengan aspek keagamaan. Jadi sebab itulah kita dapati di mana saja tentera bertugas seperti OP Yaman, di Saudi Arabia, di Lubnan dan beberapa negara yang anggota tentera kita menyertainya, maka Kagat ada bersama di situ. Jadi kalau Ustaz tanya tadi pasal OP Perisai Akidah ni, dia termasuk dalam peranan yang kedua tadi, yang dia memberi pendidikan Islam kepada anggota tentera. Cuma kita buat kali ini kita agak kelainan sikit, iaitu OP itu satu gerak kerja yang ala-ala ketenteraan, bukanlah makna buat operasi dalam kamp sendiri, tetapi dia merupakan satu kita katakan usaha yang begitu berdisiplin dan juga teratur untuk memberikan pendidikan akidah kepada anggota tentera kita. Itu kita namakan dia OPS Perisai Akidah, Jadi apabila kita sebut perkataan perisai itu sendiri, dia sudah membayangkan kita nak membendung penularan ajaran-ajaran yang tidak baik. Kemungkinan berlaku di luar sana macam-macam ajaran sesat, termasuklah Syiah, termasuklah ajaran-ajaran yang berbagai ideologi, izm yang tak ada kena-mengena dengan Islam. Jadi benda ni berlaku di luar, dia tidak ada, mungkin tidak mustahil dia akan menerap masuk di dalam anggota tentera kita. Jadi pada itu kita sebagai satu usaha preventif ataupun pencegahan agar akidah ini terjaga dan unsur-unsur yang tidak baik di luar sana tidak menular masuk dalam angkatan tentera. Jadi kita adakan OP Perisai Akidah itu. Itu sebenarnya. OP Perisai Akidah. OP Perisai Akidah. OP itu rekasi pada operasi lah sebenarnya. Baiklah, itu mengenai OP Perisai Akidah. Begitupun ingin saya mewar-warkan lagi, jika anda mempunyai persoalan ingin diajukan bersama Brigadier Datuk Nawawi Daud, pastinya nombor ini jangan anda buang ke mana-mana, iaitu 0126996489. Simpan ianya baik-baik, dan jika terfikir apa-apa soalan untuk diajukan bersama kami di sini, anda dialu-alukan menghantar sebarang pandangan melalui aplikasi WhatsApp. Baiklah Datuk, nampaknya ada komersial untuk kita berehat seketika untuk melegakan suasana ini. Baik, kita akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih kekal bersama kami di studio malam. Baiklah Datuk, tanpa membuang masa kita bercakap mengenai perisai. Jadi Datuk, untuk memastikan betapa utuhnya perisai kita ni, jadi apakah modul yang digunakan untuk memastikan keutuhan perisai ini supaya tidak tertembus kepada pegawai dan anggota ATM? Terima kasih saya. Dari segi pembinaan modul ini, kita sebenarnya bekerjasama dengan JAKIM dan juga PDRM
bagi membentuk satu modul yang dikira sesuai. Bahkan modul ini sebenarnya kita syorkan juga kepada pihak PDRM untuk dilaksanakan, ya. Tapi terpulang kepada pihak PDRM sama ada nak digunakan tidak, ya. Namun pembinaan modul ini sebenarnya kita laksanakan secara bersama melalui satu bengkel yang dihadiri oleh JAKIM dan juga bahagian dipanggil BAKA, bahagian agama dan kaunseling dalam PDRM. Jadi modul ini memfokuskan kepada dua perkara yang penting, iaitu pertamanya apa yang disebut sebagai pendedahan tentang ajaran-ajaran sesat yang berlaku di sekitar di seluruh negara kita, juga daripada luar yang masuk menular masuk seperti ajaran Syiah yang asalnya bukan daripada Malaysia, kan. Kita pun tak tahu daripada mana datang ajaran ini. Segi sejarahnya kita tahulah, ya, tapi kemasukan dia ke Malaysia ini mungkin berbagai perkara, mungkin kita tak pasti, ya. Namun modul pertama itu mendedahkan apa itu ajaran sesat dan jenis-jenis ideologi baru seperti pluralism, ya, seperti liberalism, yakni yang pemikiran liberal di mana agama ni berdasarkan pemikiran, tidak diasaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kita bagi penekanan, ya. Kemudian ada juga yang segi pluralism, mereka ini menganggap semua agama ni sama. Jadi kita dalam Islam ni sebagaimana kita tahu, di mana Allah sebut dalam Al-Quran, kan, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah ialah Islam. Jadi kita orang Islam ni kita yakin agama Islam lah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Taala. Jadi dari situ penekanan kita kepada modul pertama itu kita mendedahkan sebanyak mungkin ajaran-ajaran sesat yang berlaku di seluruh negara, dan kita memberi makluman kepada warga tentera kita, jangan ajaran-ajaran ini jangan terlibatlah, kan. Bukanlah makna dia tentera ada semua ni, tak ada, ya. Jadi kita takut menular masuk, kita bagi satu pertahanan, itu namanya perisai itu satu. Di perisai itu maknanya satu pertahanan supaya mereka ni ada dinding apabila ada serangan-serangan daripada luar, ya. Kemudian modul kedua tu kita menekankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah ini sebenarnya bukanlah akidah yang baru, tetapi ia adalah merupakan peringatan kepada generasi umat Islam khususnya dalam angkatan tentera supaya mereka berpegang teguh kepada apa yang telah diajar sejak daripada kita mengenali Islam. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi dia bukan suatu akidah yang baru, tetapi dia merupakan peringatan supaya berpegang dan jangan mengikuti ajaran-ajaran lain, kan. Seperti kita belajar daripada kecil lagi tentang akidah rukun iman, rukun Islam, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan kita juga menerapkan melalui akidah ahli sunnah itu nilai-nilai yang ada pada akidah ahli sunnah wal jamaah, khususnya dalam persoalan moderate, yakni wasatiyah, kan. Sebab nilai yang ada pada akidah ahli sunnah ni adalah nilai wasatiyah, iaitu nilai kesederhanaan. Ini yang kita cuba promotkan. Ini tujuan apa? Tak lain tak bukan supaya ideologi seperti Daesh sebagainya kita elakkan supaya mereka terpengaruh. Sebab Islam yang sebenar itu dia adalah bersifat kesederhanaan. Dia tidak ekstrim, ya. Dan inilah nilai-nilai ada pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ekstrim dan mudah dipahami, kerana dia bersifat rahmatan lil alamin atau pembawa rahmat kepada sekalian alam, ya. Sebagaimana kita dengar ayat Quran selalu disebut, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau rahmat kecuali membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi inilah nilai-nilai yang kita cuba perkenalkan dalam ketentera kita, dan benda ni saya yakin telah pun dipahami, cuma kita nak peringatkan sentiasa supaya nilai-nilai ekstrim tidak masuk kepada anggota tentera kita. Kemudian pada masa sama juga nilai-nilai yang lain seperti keseimbangan di antara tuntutan dunia dan tuntutan akhirat ini termasuk dalam salah satu daripada nilai wasatiyah dan nilai yang ada dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ini cantiklah saya kira, ya. Bukan kata kita nak angkat masuk baku angkat sendiri, tapi nilai-nilai yang kita cuba terapkan dalam operasi kita ini itu nilai-nilai yang sedemikian, ya. Kita mengharapkan agar benda ini dapat diterima baik oleh warga tentera kita, insya-Allah. Ya. Insya-Allah. Nampaknya Datuk kita mempunyai sedikit daripada penonton kita. Terima kasih kepada Helmi yang menghantar soalan. Baiklah. Ceritanya. Okey, Hilmi daripada Kelang menghantar sedikit soalan daripada Datuk. Baiklah, dia menyatakan bahawa di Malaysia kita melihat pelbagai isu mengenai ancaman Daesh dan sebagainya. Jadi
jika di dalam konteks agama Islam di negara kita sendiri, sejauh mana seriusnya tahap pelbagai ideologi ini ke dalam negara kita? Ya. Secara umumnya Daesh ini tidak dikatakan terlalu serius, tetapi kita harus berhati-hati, ya, kerana kemasukan Daesh ini sebagaimana yang kita tengok beberapa tangkapan yang telah berlaku oleh PDRM. Sebab ini dalam bidang kuasa PDRM, saya pun tidak dapat secara sepenuhnya, ya. Tapi berdasarkan observation kita, mana ancaman Daesh ini ada, ya, ada di kalangan di kemasukan ke dalam negara kita yang telah berlaku. Sebab itu kita perlu adakan usaha-usaha preventif, yang ini pencegahan, ya. Pemahaman takut-takut di sana apabila ada seruan daripada luar. Jadi kalau pemahaman akidah wasatiyah ini, akidah kesedaran anda tidak ekstrim ini kita tidak bekalkan kepada warga tentera kita dan juga rakyat Malaysia keseluruhannya, ditakuti dia akan menerima ideologi ini dan dia tak mustahil mereka akan terpengaruh. Dan kita bagaimana tangkapan berlaku, maknanya pengaruh Daesh ini sudah berlaku. Sebab itu kita bagaimana yang ditanya tadi, cuma sejauh mana serius tu saya tidak dapat memberikan secara tepat, ya. Ini kena refer kepada PDRM lah, ya. Tapi melalui observation dan kita juga terlibat dalam beberapa perbincangan, mana usaha-usaha preventif perlu dilaksanakan supaya ideologi Daesh ini tidak menular masuk ke dalam negara kita dan akan menjadi satu ancaman kepada anggota tentera dan juga rakyat Malaysia. Itu yang saya boleh ulaskan. InsyaAllah. Amat diharapkan bahawa usaha ini menemui kejayaannya. Jadi Datuk, sebelum kita mengakhiri segmen ini, jadi apakah harapan Datuk supaya program perisai akidah ini berjaya dilaksanakan? Harapan saya dan harapan kami daripada Kor Agama Tentera, supaya arahan pelaksanaan ini dilaksanakan oleh seluruh perkhidmatan, iaitu darat, laut, udara, markas angkatan tentera, ya. Yang mana arahan ini telah kita keluarkan dan kita mengharapkan seluruh warga tentera kita dan seluruh kepimpinan di semua peringkat angkatan tentera dapat menyambut usaha ini dan dapat menjayakannya, ya. Sebab operasi akidah ini kita laksanakan berperingkat, ya, dari di semua peringkat, daripada markas perkhidmatan, ya, markas division sampailah kepada pasukan, di mana kita telah pun melatih 50 orang fesi atau facilitator yang berkemampuan untuk memberi penerangan tentang modul ini. Itu yang jadi harapan saya secara khususnya dan harapan kami daripada Kagat, agar modul ini akan menyumbang sesuatu kepada pembinaan warga tentera yang mantap, ya, dan sekaligus ia dapat mengelakkan daripada unsur-unsur yang tidak baik yang kemungkinan akan berlaku kalau kita tidak ambil langkah-langkah yang positif. Itulah harapan saya. Itu harapannya. Kami juga mendoakan supaya negara ini kekal aman dan damai tanpa sebarang ancaman-ancaman yang tidak kita mahukan. Baiklah, terima kasih Datuk. Kami di sini malam mengucapkan terima kasih atas kesediaan Datuk bersama kami. Begitupun kepada penonton. Anda jangan ke mana-mana. Selepas ini ada lagi 2 topik yang begitu menarik sekali, iaitu mengenai Majlis Perkahwinan Perdana ATM dan Pentauliahan UPNM ALK. Untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Kami kembali selepas ini.